والشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran sirah tahun 3. Anak-anak pernah dengar tak nasyid yang Ustazah nyanyikan sebentar tadi? Rasa-rasanya, apa kaitan ya nasyid tersebut dengan tajuk pelajaran kita pada kali ini? Kalau anak-anak semua nak tahu, jom kita baca dulu doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tajuk pelajaran kita pada minggu ini ialah Hijrah ke Yathrib, Madinah. Sebelum Ustazah huraikan tajuk Hijrah ke Yathrib, Madinah, Ustazah nak tanya pada kamu semua, siapa boleh bagi tahu Ustazah apakah maksud hijrah? Maksud hijrah ialah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam dari Mekah ke Madinah. Baiklah anak-anak, sekarang Ustazah akan huraikan peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Setelah kaum Quraisy gagal dalam usaha menghalang dakwah yang disampaikan oleh baginda, mereka mengetahui bahawa orang Islam mula berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Pembesar Quraisy telah bermesyuarat di Darun Nadwah, iaitu bilik mesyuarat Quraisy, untuk berbincang mengenai cara-cara menghalang baginda daripada menyebarkan agama Islam dan berhijrah ke Madinah. Kaum Quraisy mengambil keputusan dengan melantik 12 orang pemuda untuk mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuh baginda. Baginda telah mengetahui rancangan kaum Quraisy tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda supaya berhijrah ke Madinah. Saidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah ditugaskan untuk menggantikan tempat tidur baginda pada malam tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya yang sedang dikepung dan menuju ke rumah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kemudian terus pergi bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Pembesar-pembesar Quraisy terkejut apabila pemuda yang mengepung rumah baginda memberitahu bahawa baginda tiada lagi di dalam rumahnya kecuali Saidina Ali. Pembesar-pembesar Quraisy telah menawarkan hadiah sebanyak 100 ekor unta kepada sesiapa yang dapat menangkap baginda, sama ada hidup atau mati. Kaum Quraisy gagal menemui baginda dan Saidina Abu Bakar walaupun mereka berjaya sampai di Gua Thur. Hal ini kerana di pintu gua tersebut terdapat sarang labah-labah dan sarang burung merpati. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Saidina Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid melalui jalan pantai. Di pertengahan jalan, Suraqah telah berjaya menjejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar, tetapi beliau tidak berjaya membunuh baginda kerana kaki kudanya terbenam di dalam pasir. Akhirnya, beliau memeluk Islam dan kemudian pulang ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya, kemudian berhenti di sebuah tempat yang bernama Quba dan mendirikan Masjid Quba, iaitu masjid pertama yang dibina atas dasar takwa kepada Allah. Dia merupakan masjid yang pertama di dalam Islam. Apabila sampai di Madinah, baginda disambut oleh penduduk Madinah dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Anak-anak, suka Ustazah ingatkan kepada kamu semua untuk menghafal dan mengingat masa berhijrah atau tarikh berlaku hijrah kerana ianya adalah penting untuk sesuatu peristiwa. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib, Madinah
berlaku pada 12 Rabiul Awal selepas 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul bersamaan dengan 622 Masihi. Berikut adalah sebab-sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu berhijrah ke Madinah. Yang pertama, orang Islam diseksa dan ditindas oleh kaum Quraisy. Yang kedua, pembesar Quraisy telah merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang Islam Madinah telah bersedia menerima kedatangan muslimin Mekah. Yang keempat, berhijrah adalah satu strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Allah telah menurunkan wahyu yang mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Bagaimana pula layanan orang Islam di Madinah? Orang Islam di Madinah keluar beramai-ramai menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib Madinah, mereka menyambutnya dengan perasaan kasih sayang dan gembira serta bernasyid. Anak-anak semua, inilah nasyid yang Ustazah nyanyikan pada awal pelajaran kita tadi. Kalau anak-anak nak tahu, inilah nasyid yang dinyanyikan oleh orang-orang Islam di Madinah bagi menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Jom kita nyanyi bersama-sama. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna mada'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairana. Orang Islam Madinah mempelawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah mereka dan baginda menerima pelawaan tersebut. Satu pandangan dibuat bagi menentukan rumah siapakah yang terpilih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal. Selepas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan unta yang dinaiki baginda berhenti. Akhirnya, unta tersebut berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membeli sebidang tanah lapang kepunyaan anak yatim Bani Najran yang bernama Sahal dan Suhail. Baginda membina sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid An-Nabawi di atas tanah tersebut. Masjid Nabawi merupakan masjid yang kedua dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib Madinah ialah mencontohi sifat keberanian Sayyidina Ali bin Abu Talib yang ditugaskan untuk menggantikan tempat tidur baginda. Yang kedua, perancangan Allah itu lebih baik daripada perancangan manusia. Dan yang terakhir sekali, sentiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepada baginda untuk mengharapkan syafaat daripada baginda, kerana jasa dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat untuk agama Islam ini terlalu besar. Ups, sebelum Ustazah terlupa anak-anak semua, Yathrib adalah nama asal bagi Madinah. Selepas penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, baginda telah menukarkan Yathrib kepada Madinah yang bererti bandar.
Alhamdulillah, syukur pada Allah, selesai sudah pelajaran kita pada minggu ini. Ustazah harap anak-anak semua faham dan jelas dengan kisah ataupun peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib, Madinah. InsyaAllah anak-anak, jika diizinkan, kita akan bertemu lagi pada minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.